Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih bersama saya, Naila Huda, dan semalam kita menyaksikan Parti Keadilan Rakyat mengumumkan 7 muka baharu yang dikatakan mempunyai latar belakang profesional untuk bertanding sebagai calon pada PRU Pilihan Raya Umum 15 ini, dan antaranya termasuk pensyarakanan Jabatan Parasitologi Fakulti Perubatan Dr. Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz, bekas Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin Datuk Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan bertanding di Pahang, dan juga Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Datuk Zainal Azman Abu Sman yang bertanding di Perak pula. Dan pemilihan ini antara lain kerana, kata Presidennya sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim, cabaran mengurus negara yang semakin rumit memerlukan kepakaran dan pengalaman dalam pelbagai bidang. Namun, adakah latar belakang profesional dalam pelbagai bidang ini cukup untuk menjamin perubahan yang diperlukan negara ketika ini? Dan adakah pengalaman mereka ini dapat digunakan sebaiknya jika menjadi sebahagian daripada kerajaan nanti? Dan untuk mengulas lebih lanjut, sudah bersedia di talian ketiga ini penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Muhammad. Terima kasih Prof. Martada sudi bersama saya dalam Malaysia Memilih jam ini. Prof, sejauh mana calon-calon profesional atau apa yang negara-negara barat panggil sebagai teknokrat ini mampu menawan pengundi pada PRU ini? Kalau kita nak ambil kira sentimen semasa orang ramai ini yang kita tahu agak negatif terhadap ahli politik rata-rata. Jadi melihat kepada calon profesional ini bagaimana? Saya lihat ada dua perkara di sini. Yang pertama memanglah kalau kita lihat calon-calon profesional ataupun teknokrat ini baik, terutama kerana mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berkaitan dengan pembuatan keputusan, terutama dari segi pembentukan dasar-dasar kerajaan. Walau bagaimanapun, saya juga melihat bahawa hanya memiliki sijil-sijil kemahiran ataupun memiliki kelulusan yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin bahawa seseorang itu boleh menjadi pemimpin yang baik. Kerana kita perlu lihat bahawa dalam konteks masyarakat pada hari ini yang mereka mahukan ialah seorang pemimpin yang mampu untuk turun padang, mampu mendengar rintihan daripada masyarakat dan mampu untuk membawa rintihan tersebut diterjemahkan dalam bentuk dasar-dasar yang boleh menjaga kepentingan masyarakat. Itu sebenarnya yang dimahukan oleh masyarakat. Jadi bagi saya, ianya tidak menjamin kelulusan yang tinggi ataupun seseorang teknokrat itu tidak menjamin bahawa ia boleh menjadi seorang pemimpin yang baik, dan dia boleh menjamin bahawa mereka-mereka ini boleh diterima oleh masyarakat. Kerana kadang-kadang kita lihat juga seperti mana seseorang yang mungkin mempunyai pendidikan yang tinggi dan biasa memegang jawatan-jawatan pentadbiran yang tinggi, kadang-kadang mereka ini agak out of touch dengan masyarakat. Kerana mereka ini sering disanjung, kerana di mana saja mereka pergi, mereka menjadi ketua. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan bagi mereka mempunyai pengikut-pengikut bawahan dan sentiasa mendengar, masyarakat sentiasa mendengar ataupun orang bawahan sentiasa mendengar kata-kata mereka. Tapi dalam konteks menjadi ahli politik, ia sangat berbeza. Kerana naluri dalam konteks masyarakat hendak supaya pemimpin mendengar suara mereka, bukan mereka mendengar suara pemimpin. Jadi ini satu konteks yang berbeza. Jadi bagi saya, walaupun ianya baik bagi memastikan dasar-dasar kerajaan itu lebih baik, lebih bermutu tinggi, namun dalam masa yang sama, kesiapsiagaan mereka-mereka ini menjadi seorang pemimpin yang boleh mendekati masyarakat, menjadi seorang pemimpin yang tidak kisah apa juga kedudukan mereka sebelum ini, menjadi pemimpin yang sanggup untuk meredah banjir, meredah hutan, meredah sungai, sama-sama membantu masyarakat dalam kesusahan. Jadi ini yang bagi saya yang sangat penting, kerana kadang-kadang ada orang melihat bahawa menjadi wakil rakyat itu sangat mudah. Jadi hanya mungkin dia ada kebolehan, mungkin dia ada pendidikan, mungkin dia pernah menjawat jawatan yang tinggi, maka bagi mereka itu sudah cukup. Tetapi menjadi seorang pemimpin masyarakat bukan setakat itu sahaja. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada pemimpin yang mungkin tidak mempunyai pendidikan yang tinggi tetapi disukai oleh masyarakat pelbagai lapisan. Walaupun mereka ini tidak punya. Kerana apa? Kerana mereka ini mungkin sanggup turun minum kopi di kedai-kedai biasa bersama-sama dengan masyarakat, turun ke masjid bersama-sama, pergi kenduri bersama-sama,
turut sama membantu gotong royong, semayang jenazah sekali. Jadi ini benda-benda yang sangat dekat dengan masyarakat yang kadang-kala pemimpin-pemimpin yang ada, terutama teknokrat dan mereka yang mempunyai jawatan yang tinggi sebelum ini yang tidak begitu memahami apa sebenarnya yang membolehkan mereka menjadi seorang pemimpin kepada masyarakat. Ini bagi saya sangat berbeza lah. Pemimpin organisasi dan pemimpin masyarakat adalah dua perkara yang sangat berbeza. Jadi bagi saya, walaupun niat mana-mana parti meletakkan teknokrat itu sebagai satu pendekatan yang sangat baik, tetapi mereka juga perlu memastikan bahawa teknokrat ini adalah merupakan people person, iaitu mereka yang sanggup berinteraksi dengan masyarakat berbagai lapisan. Ya, kalau orang itu pesawah, mereka tahu bagaimana nak berinteraksi dengan pesawah. Kalau nelayan, mereka tahu bagaimana nak berinteraksi dengan nelayan. Kalau masyarakat pertengahan, mereka tahu cara bagaimana nak berinteraksi. Masyarakat atasan mungkin mereka sudah biasa kerana mereka berada dalam kelas atasan. Tetapi inilah bagi saya perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh mana-mana parti politik supaya mereka ini tidak out of touch with reality. Jadi jangan sangkakan bahawa mereka dulu pernah menjadi ketua, mereka berpendidikan tinggi, mereka mempunyai kekayaan, maka mereka akan mudah diterima oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya realiti dalam politik itu tidak begitu. Ya, realiti dalam masyarakat tidak begitu. Jadi masyarakat mahukan pemimpin yang boleh mendengar suara mereka, pemimpin yang boleh bersama-sama dengan mereka di waktu susah dan di waktu senang, dan juga pemimpin yang sanggup membawa apa juga rintihan mereka ke peringkat yang paling tinggi dan membuat keputusan apa-apa juga dasar yang memberikan kebaikan kepada masyarakat. Itu mungkin dalam konteks wakil rakyat di sebuah kawasan, sama ada ahli parlimen ataupun di peringkat DUN. Tapi kalau kita nak bercakap dalam konteks kerajaan persekutuan, dalam pembentukan kabinet dalam kerajaan baharu nanti, bagaimana pula kita nak melihat peranan seseorang profesional atau teknokrat itu melihat kepada kepakaran dan pengalaman yang dapat dibawakan dalam kepimpinannya itu akan dapat digunakan sebaiknya ataupun tidak? Kerana kita ingin juga lihat konteks semasa krisis ekonomi yang masih lagi membelenggu seluruh dunia sekarang ini. Kalau kita nak lihat sahaja politik di UK, kalau kita nak bandingkan mungkin satu perbandingan yang agak ekstrim, Greece dan Italy pada 2011, isu ekonomi yang dihadapi Eropah ketika itu, mereka melihat kepada pilihan kerajaan teknokrat ketika itu untuk membentangkan dasar-dasar ekonomi yang mampu membawa negara keluar daripada masalah ekonomi. Mungkin itu ada suara segelintir pihak yang ingin melihat kepakaran dan pengalaman itu dibawakan dalam pimpinan kerajaan nanti. Jadi bagaimana pula kalau dalam konteks kerajaan, konteks kabinet nanti, adakah kepakaran dan pengalaman ini dapat utilize, digunakan sebaiknya, ataupun akhirnya mereka akan jadi ahli politik juga, politician, career politician sudahnya? Betul. Ada dua juga perspektif di situ. Yang pertama, kita lihat ramai juga di kalangan ahli-ahli politik kita yang dulunya adalah teknokrat. Tetapi mereka telah menyesuaikan diri menjadi ahli politik dan sudah tentulah kita lihat pengalaman-pengalaman mereka itu akan mampu untuk memberikan kelebihan dalam membuat keputusan. Itu perspektif yang pertama. Ada di kalangan ahli-ahli parlimen kita pun terdiri daripada profesional seperti engineer. Kalau kita tengok Menteri Kerja Raya, beliau merupakan engineer. Kita lihat ada menteri daripada mempunyai latar belakang program. Ada menteri daripada latar belakang kedoktoran misalnya. Jadi banyak ahli-ahli politik kita juga boleh diambil untuk menjadi menteri-menteri kabinet berdasarkan kepada kelayakan profesional. Perspektif yang kedua ialah kerajaan juga, mana-mana kerajaan nanti kalau membentuk boleh juga melantik mana-mana profesional menjadi senator dan juga menduduki jawatan seperti mana kita lantik Menteri Keuangan kita, Tengku Zafrul, juga adalah di kalangan teknokrat profesional menjadi senator. Dan ini suatu perkara yang biasa. Dan kalau kita tengok di politik di Amerika, kebanyakannya menteri. Sana dia tak panggil menteri, dia panggil Secretary of Defense, Secretary of State, Treasurer. Mereka ni majoritinya adalah profesional yang diambil di dalam
oleh kerajaan yang memerintah untuk menjaga sesuatu kementerian tersebut. Jadi mereka ini semuanya latar belakang mereka ada profesional dan mereka bukan politician. Jadi ini dua perspektif yang boleh kita ambil untuk membantu negara membuat sesuatu dasar yang boleh menjadikan negara itu bergerak lebih maju ke hadapan, terutama berkaitan dengan dasar-dasar yang sangat penting untuk membantu kerajaan, seperti mungkin dasar persekitaran, ya, kalau kita lihat mungkin dasar-dasar berkaitan dengan perdagangan, mungkin dasar-dasar yang berkaitan dengan keuangan, dasar-dasar yang berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Mungkin ada teknokrat-teknokrat kita yang memang mempunyai kepakaran tertentu yang boleh kerajaan ambil menjadi senator dan dilantik menjadi sebagai menteri ataupun timbalan menteri. Jadi bagi saya ada dua perspektif. Kita boleh ambil di kalangan pemimpin politik yang mereka ini mempunyai pengalaman-pengalaman, mempunyai sijil-sijil profesional yang boleh membantu kerajaan, dan yang kedua mengembelingkan tenaga-tenaga luar, tenaga-tenaga teknokrat boleh dilantik melalui senator, pelantikan sebagai senator, dan mereka ini boleh dilantik di dalam kerajaan. Jadi gabungan inilah sebenarnya yang boleh menjadikan negara kita akan lebih maju ke hadapan, kerana bagi senator-senator yang dilantik ini mereka tidak perlu sangat memikirkan, terutama dari segi memberikan tumpuan kepada kawasan-kawasan di mana mereka dipilih dalam pilihan raya misalnya. Jadi tumpuan mereka boleh diberikan terus kepada menguruskan mana-mana kementerian yang akan mereka dilantik nanti. Jadi bagi saya ada dua perspektif. Yang lebih utama ialah melantik mereka-mereka yang mampu untuk membuktikan kebolehan mereka menarajui sesuatu kementerian. Jadi ini sangat penting, kerana walaupun mereka ini teknokrat tapi mereka tidak mampu untuk melaksanakan apa juga tugas yang dipertanggungjawabkan, maka tidak ada gunanya juga walaupun mereka mempunyai kemahiran, mempunyai kebolehan dan juga pendidikan yang tinggi. Dan dalam konteks yang sama juga bagi saya, kita lihat dah bagaimana pemimpin-pemimpin kerajaan yang dilantik di kalangan teknokrat, mereka telah berjaya membuktikan kewibawaan mereka. Jadi mungkin inilah satu perspektif juga yang boleh diambil kira oleh kerajaan nanti, mana-mana kerajaan yang akan dibentuk nanti, menggunakan gabungan di antara profesional-profesional yang dilantik sebagai wakil rakyat yang telah menunjukkan kebolehan ataupun mampu untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan, dan digabungkan pula dengan teknokrat-teknokrat yang boleh dilantik sebagai senator untuk membantu bersama-sama bagi memastikan bahawa negara kita boleh bergerak lebih maju ke hadapan. Baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan Prof Martada. Cukup menarik perbincangan kita mengenai dengan calon-calon profesional ini, sama ada mereka mampu membawa perubahan atau tidak. Tapi itu saja masa kita ada untuk Malaysia Memilih jam ini. Terima kasih kepada penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamed kongsikan pandangan mengenai dengan calon-calon profesional untuk PRU15 ini, sama ada akan mampu menawan hati pengundi dan sama ada mampu untuk membawa perubahan yang amat diperlukan khususnya dalam sektor ekonomi. Itu menjadi persoalan, tapi bagi Prof Martada, beliau berpandangan bahawa nilai-nilai yang dituntut oleh seorang wakil rakyat itu amat berbeza daripada apa yang ditawarkan dalam sekadar sijil profesional yang ditawarkan oleh seseorang calon profesional itu. Dan tentunya ini antara diskusi yang kami terus bawakan menjelang PRU15 dalam Malaysia Memilih. Terus saja ikuti laporannya di 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Itu saja untuk Malaysia Memilih jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.